Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ardahu pernah mengatakan, kalaulah semua orang masuk neraka, yang tak masuk cuma seorang, aku harapkan seorang tu akulah. Dan kalau semua orang masuk syurga, yang tak masuk seorang, aku bimbang yang seorang tu aku. Maka bila kita melihat pribadi syakhsiah Sayyidina Umar ini, maknanya dia memaparkan kepada kita bahawa ada dalam dua sanubari kita, mesti ada dua dalam jiwa kita, dua sifat, iaitu takut dan harap. Kalau semua masuk neraka, yang tak masuk cuma seorang, aku harap seorang tu akulah. Itu harapan. Dan kalau semua orang masuk syurga, yang tak masuk seorang, aku bimbang yang seorang tak masuk tu akulah. Itu bimbang dia. Maknanya dua perkara ni, takut dan harap, inilah yang ada dalam jiwa orang mukmin, yang mana jika diibaratkan burung tu terbang dengan dua sayap, satu sayap dia sayap khauf dan satu sayap lagi sayap raja, iaitu harap. Dengan dua sayap ini, dengan dua sifat inilah orang mukmin berjalan hidup di atas muka bumi ini, seimbang takut dan harap. Yang mana dua takut dan harap tu, itulah dua yang diharapkan, tentulah satu, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, dan yang ditakuti itulah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tu lebih berhak bahawa kamu takut kepadanya, in kuntum mukminin, kalau kamu betul-betul orang mukmin, orang mukminin. Maknanya yang berhak ditakuti ialah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Tidak ada ruang dalam hati kita takutkan makhluk. Sebab itu mana sahabat-sahabat yang diutuskan kepada raja-raja Kaisar, raja Rom, atau mana pemimpin yang zalim yang ganas, sahabat bila diarahkan Nabi untuk ke sana berdakwah atau diarahkan oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar, sahabat pergi tanpa rasa takut. Kerana satu sahabat yang takut ialah takutkan Allah SWT dan menjunjung titah Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita percaya pun tuan-tuan baca Al-Quran, marajal bahraini yaltaqiyan, ahli tasawuf, ulama tasawuf, dia mentafsirkan temuan dua laut tu, apa dia? Bahrul Raja, laut harapan, harap-harap, wa bahrul khauf, dan laut ketakutan, takut, fi qalbil mu'min, dalam hati orang mukmin. Di situ ahli sufi tafsir menafsirkan gitu. Dua sifat ini mesti ada dalam kita supaya seimbang. Juga tafsir ini Marajal Bahrain, pertemuan dua laut tu, yang mana Sayyidina Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Sayyidina Khidir alaihissalam yang mengajar ilmu laduni, pertemuan dua laut itu. Maka ada mentafsirkan pertemuan dua laut itu pertemuan antara ilmu hakikat dan ilmu syariat. Dia punya balaghah ke situ, ilmu hakikat dan ilmu syariat. Maka tuan-tuan, dalam hadis Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara ahadun yabki min khasyatillah, tidak masuk akan neraka seorang yang mana dia menangis disebabkan lantaran kerana takutkan Allah.
Dengan sebab dia menangis takutkan Allah tu, jiwa dia jadi baik, dia akan jadi seorang taat, elok, akan meninggalkan maksiat apa yang dilarangkan oleh Allah, dan itu membawa dia kepada ke syurga, menjauhkan dia daripada neraka. Kerana nangis lantaran takutkan Allah. Satu masa Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat duduk, macam kita duduk kan, namanya ilmu ke duduk, terasa macam ada gegaran, sedikit gegaran, dan Nabi saya terasa, dan mungkin ada sahabat yang terasa. Maka Nabi kata kepada sahabat, tahu tak kamu apa terasa tadi itu? Sahabat kata, Allah Rasulnya tahu. Itulah gegaran yang mana satu batu yang berada di tepi tebing ruang neraka ke Jahanam jatuh ke dalam neraka itu disebabkan takut dia. Perasaan takut dia jatuh. Dia jatuh ke Jahanam punya jauh tu lebih kurang 80,000 tahun, 80 tahun. Jatuh. Tergegar, terkesan. Sampai terkesan begitu. Itu makhluk Allah yang tidak berakal, tetapi menggambarkan dia sifat takutkan Allah Taala, jatuh kerana takut dia. Biasanya kita melihat seorang tu kadang biasa je, tengok biasa je orang tu, kerana pakaian dia pun sederhana ataupun pakaian dia pun tidak diminati orang. Tetapi orang seperti itu banyak, yang mungkin banyak yang di waktu sunyi dia mengeluarkan air mata kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi bersabda, dama'atul asi tutfi'u ghadbar rabb, apa kama qala. Lilangan air mata itu atau titisan air mata orang yang maksiat itu, orang yang asi ni, yang derhaka ni, tapi bila mengenangkan dosa dia mengalirkan air mata, sedih, takutkan Allah. Tutfi'u ghadabar rabb, akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala, akan memadamkan kemarahan Tuhannya. Sebaik-baik air mata yang mengalir keluar daripada dua mata seorang itu ialah air mata yang takutkan Allah, mengenangkan dosa, mengenangkan apa neraka, takutkan neraka. Itu air mata yang bagus. Tapi air mata yang mengenangkan dosa yang lalu, mengenangkan kesalahan banyak, mengenangkan amal sikit, nak mati nanti apa bawa, nangis, neraka ke aku, syurga ke aku, nangis waktu sunyi. Ya, itulah yang bagus. Dan itu juga yang Nabi jelaskan, yang dapat perlindungan Allah, yang mana tidak ada perlindungan, ada perlindungan melainkan lindungan Allah SWT. Air mata nangis waktu sunyi, mengenangkan dosa. Ada orang nangis bukan mengenangkan dosa. Ada orang air mata dia keluar kerana mengenangkan Allah, anak terus biasa, mengenangkan Allah, duit tak ada, sedih ini, mengenangkan miskin, sedih, susah gini. Air mata kan masuk sampah, keluar air mata kan kupas bawang, keluar air mata keluar juga, tapi bukan tujuannya itu. Kadang keluar air mata tu sedih yang tak patut. Setakat duit hilang 500, susah cari hilang, nak bayar, kalau curi pula hilang pula, Allah, mana cari, sedih, nangis. Nangis yang macam gitu tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Ni yang nilai ni, yang nangis kerana takutkan Allah SWT. Kerana air mata yang nangis ini kerana takutkan Allah tu, walaupun seorang yang buat maksiat, tapi boleh memadamkan kemarahan Allah SWT. Tangis itu air mata yang bagus. Wa Ibn Abbasin wa Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Ibn Abbas dan juga daripada Sayyidina Ibn Abbas dan Sayyidina Abi Hurairah, keduanya bersabda, keduanya berkata,
Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam, man zarafas ainahu min khasyatillah, siapa yang keluar air mata dia menangis kerana takutkan Allah, kana lahu bi kulli qitratin min dumu'ihi, Allah daripada setiap satu titik daripada air matanya itu, misla jabali Uhud, adalah seperti umpama satu gunung Uhud. Tuan-tuan lagi haji ke umrah, kalau ziarah gunung Uhud, tahu macam mana besar gunung Uhud. Fi mizanihi, maknanya kalau orang menangis kerana takutkan Allah, satu titik air mata tu punya beratnya seperti gunung Uhud kalau ditimbang di neraca Allah Ta'ala pada hari kiamat. Beratnya. Kenapa satu titik air mata yang nangis kerana takut Allah tu berat di sisi Allah? Memang jarang orang nangis macam gitu, susah. Nangis pun nangis bukan kerana ketakutan Allah, lain perkara macam gitu. Walahu bi kulli qitratin ainun fil jannah, tiap satu titik itu satu mata air dalam syurga. Alaha fataiha minal madain wal qusur, mengiringi bandar juga istana. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, tidak ada mata yang melihat tentang gambaran syurga ni dan tidak pernah telinga dengar. Wala khatara ala qalbin bashar, dan tak pernah terlintas dalam hati. Ini gambaran syurga. Kita dengar cakap, lawanya orang, melawai tempat, ish, cantiknya air terjun gini, lawa cantik tempat. Aduh mak, macam kat syurga. Salah. Syurga tak ada mata pernah tengok, tak ada telinga tengah dengar tu, tak tergambar telinga, mata tak ada gambar, mata boleh gambarkan, telinga tak boleh dengar itu, dan hati tak boleh terlintas. Oh macam gini, tidak. Syurga Allah buat tu tak ada mata pun tengok, tak boleh gambarkan. Kalau cakap macam kat syurga, tak boleh pakai cakap. Cuma orang cuma dia punya gambaran orang tu tempat cantik lah gitu. Kalau ibarat kat syurga tidak. Syurga tak boleh digambar, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Itu syurga. Mereka orang cakap gitu gini, salah. Tidak. Kerana buatan Allah SWT itu tak boleh ditiru oleh manusia. Buatan Allah tu apa juga yang Allah buat tu memang unik, tak boleh ditiru oleh manusia. Macam lawa pun tidak. Lihat kejadian langit dan bumi itu, siapa boleh tiru? Manusia boleh buat ke? Boleh kita katakan itu ada dalam sendiri? Tidak. Satu titik air mata itu punyalah ni besarnya nilai di sisi Allah SWT, seperti satu gunung Uhud beratnya di timbangan. Kalau orang tu sentiasa nangis tu, banyaklah beratnya balasannya. Dah tentulah orang pasal nangis kena dosa tu. Jenis orang tu memang jenis orang baik-baik. Sebab tu orang baik-baik ini banyak terkenal di langit, tak terkenal di bumi. Tak banyak terkenal di bumi. Ada orang terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Itu banyak tokoh sufi, orang tasawuf. Orang wali Allah tu banyak terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Orang tak kenal pun dia. Orang kenal dekat di bumi dia orang gila, orang tak sioman. Itu kenal itu. Siapa ni? Kita tengok orang, ini sakai mana pula ni, orang mana, keluar kampung, keluar sesat mana ni. Di sisi Allah tu kita tahu, terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Kita ni terkenal di bumi, di kampung, di langit entah apa tak terkenal. Maknanya Allah, malaikat tak terkenal orang ni. Tapi kalau tokoh sufi tadi, wali Allah tu memang langit. Gila kemasukannya. Allah kena maha tinggi, malaikat, orang yang baik kenal. Oh ni memang terkenal di langit. Orang yang baik itu terkenal di langit. Yang banyak terkenal di bumi ni, seperti yang saya katakan tuan banyak kali dah kuliah, yang terkenal di bumi ni banyak terkenal di bumi, tapi tak terkenal di langit, tak pakai tu. Pasal apa? Bila tak terkenal di langit, orang tu bukan jenis orang baik. Kalau terkenal jago snooker, jago motor ni, jago banyak gunung ni, tak ada faedah pun ke akhirat. Tapi jago nangis air mata kerana takutkan Allah tu, itu hebat. Jago ibadat, jago zikir kan bagus. Cuma Allah saja tahu. Sehingga balasan, sehingga air mata, mata air di dalam syurga, apatah lagi bidadari yang mengelilingi bandar dari sana. Aduh mak, kerana nangis air mata tu sikit saja,
Kadang gila nangis sikit tu orang kata apa nangis gitu, tetapi pada Allah, Allah besar nilai dia. Sehingga air mata walaupun orang tu buat maksiat, dosa, orang tu banyak dosa, tapi dia menangiskan dosa dia banyak, entah Allah ampun ke tidak. Macam mana aku ni, lama aku mati. Air mata itulah yang bakal menghapuskan kemurkaan Allah Ta'ala. Bila Allah tak marah, murka, mana Allah suka, Allah reda. Dah tentu orang itu Allah beri kebaikan banyak, Allah beri dia taat, Allah beri dia kasih sayang, Allah selamatkan dia neraka. Itulah kesan dia nangis. Nangis tengok filem-filem sedih, nangis. Buat apa tak pakai tu, tak guna. Tengok filem-filem sedih, nangis je. Nangis tak bertempat. Itulah yang kita hadapi. Nak cakap apa lagi? Ni orang susah nangis kita ni. Mungkin itu boleh mengisapkan kita, boleh juga lah terima. Itu mana nangis yang gitu dia yang bagus, yang kenang dosa. Itu sebab itu orang macam itu terkenal di langit. Orang bumi tak terkenal. Tokoh-tokoh sufi wali Allah tu banyak terkenal di langit, di bumi terkenal. Orang tak kenal dekat bumi. Kalau yang terkenal di bumi dan terkenal di langit, dah tentulah kita akan meletakkan Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam di situ. Dan juga mungkin sahabat-sahabat ramai yang terkenal di bumi dan terkenal di langit. Terkenal di bumi mungkin kita sebut dia dengan sejarah dia, sahabat-sahabat mungkin terkenal, dan mungkin orang para sejarawan, ahli sejarah kenal sahabat, tulis dalam buku. Fa'in kila, kalau ditanya qad baka iblisu fama afadahu baka'u, kadang iblis nangis, sungguhnya kan iblis nangis, tapi apa faedahnya tangisan itu? Nangis juga. Maka jawab annahu qala dam'atul asi, yang dicakap tu air mata orang yang buat maksiat, yang buat jahat. Wa ma qala dam'atul kafir, tidak mengatakan air mata kafir, air mata orang kafir, tak apa, air mata orang yang buat maksiat, bukan air mata orang kafir. Itu dia. Syaitan tu kafir, kufur. Yang mata orang maksiat, ada Islam. Yang banyak dosa itu, ini di sisi orang ahli sufi, ahli tasawuf. Yang banyak dosa tu, yang rasa Allah, nangis, kenang dosa banyak, nangis. Macam mana lah aku ni? Orang lain banyak taat, banyak amal, aku ni amal sikit, dosa banyak, nangis dia. Itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadat dengan pakaian serban, jubah dia, sabahah dia, kita panggil tasbih, sabahah ni, sabahah dia dengan apa dia ketik-ketik yang gitu ini, zikir, pakaian dia serban, jubah putih, hebat macam ahli ibadat, tetapi dalam hati dia penuh ada rasa angkuh, memandang rendah orang lain, mandang dia lah bagus, ikut sunnah apa gini, orang lain tak bagus, tak ikut sunnah, tak banyak ibadat. Itu lebih teruk daripada yang maksiat tadi, tapi nangis air mata kerana menangkan maksiat dosa dia. Itu lagi bagus. Kenapa? Takut kan Allah. Yang tadi ada ibadat tu, yang serban apa begini, jubah begini, angkuh. Yang nangis kena Allah tu, walaupun banyak maksiat, orang ahli maksiat apa, banyak maksiat, itu lagi bagus daripada orang yang ibadat tetapi angkuh, mana rendah pada orang lain. Ke situ Allah SWT melihat. Fal ma'asi, maka maksiat-maksiat itu samumun, merupakan racun. Wadama'atu, air mata yang jatuh tu mengenangkan dia, mengenangkan dosa tu, mengenangkan maksiat. Tiriyakuha, iaitu sebagai penawar, ubat penawar bagi racun. Mana yang banyak maksiat, banyak berdosa tu, ambil penawar dia dengan mengalirkan air mata, takutkan Allah mengenakan dosa-dosa yang telah dilakukan, di samping kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan maksiat dan mengerjakan taat sedikit demi sedikit.
menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila menuju pada Allah Taala, dah tentulah kita akan tafsirkan akan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menuju pada neraka Allah. Nauzubillah. Ja'a fil hadis, ini orang dia. Batu orang yang rasa berdosa banyak, dia menangis, rasa insaf tu lebih bagus daripada yang beribadat, yang angkuh, yang anggap orang lain rendah tu. Itu kena ingat baik. Dalam hadis Nabi SAW qala, inna min akhyari ummati, sungguh daripada kalangan yang terbaik dari umat aku, kata Al-Habib Mustafa SAW, kauman, satu kaum, satu golongan, yadhakuna jahran, ketawa memang nampak ketawa ni, min saati rahmatillah, dia ketawa cara nyata ni kerana apa? Kerana luasnya rahmat Allah SWT. Bila mengenangkan rahmat Allah, kalau dia ketawa ni, suka mengenangkan rahmat Allah, itu dia ketawa, bukan pasal lucu apa, tak, mengenangkan luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yabkuna sirran, dan nangis dia dalam keadaan sunyi, dia di masa sunyi, orang tak tahu kenapa, min khaufi ikabi, kerana takutkan siksaan Allah SWT, akibat siksaan Allah SWT, takutkan itu. Abdanuhum fil ard, badan mereka ini di bumi, wa qulubuhum fis sama, hati-hati mereka itu di langit, mana ke arah Allah SWT hati dia, tak lalai maknanya. Wa arwahum fid dunya, roh-roh mereka di dunia, ikut badan tapi hati di langit. Wa uquluhum fil akhirah, akal mereka di akhirat. Ini memikirkan akhirat, akal mereka, mana pikiran mereka ke akhirat. Itu orang yang bagus. Yamshuna bis sakinati, mereka tu berjalan dengan tenang, pakaian nampak biasa je, selipar kadang sebelah lain, buruk selipar tu, tapi orang tu terkenal di langit. Kita pakai semat kot ni gini, lawa ni, kasut mahal, orang langit tak terkenal pun, bumi tengok, oh lawa, itu je, habis situ je, tak guna tu. Ya banyak kita gitulah. Wa taqarrabu nabil wasilah, dia dekat dengan Allah Ta'ala dengan perantaran, dengan zikir, dengan nangis dia, dengan ibadat dia, dengan baca Quran dia, dengan sedekah dia, dengan muamalah dengan manusia yang baik, dekat dengan perantaran amal-amal yang soleh. Tu katanya, dia di kalangan yang terbaik di umatku. Ini kalangan yang terbaik. Umat Nabi khaira ummatin, sebaik umat. Tapi yang kalangan yang terbaik umat Nabi tu kaum yang yang ketawa secara nampak ni, tetapi ketawa kerana luasnya rahmat Allah, memikirkan rahmat Allah. Wa yabkuna sirran, nangis sunyi, orang tak nampak. Kenapa? Min khaufi ikabihi, kerana takutkan siksaan Allah, nangis. Apatah lagi menang dosa. Itu orang yang bagus. Badan mereka di bumi, hati di langit. Hati di langit, Allah, mana tak lalai. Roh-roh mereka di dunia, sama dengan badan tadi di bumi. Wa quluhum fil akhirah, akal mereka itu di akhirat, mikir jauh ke akhirat. Itu orang yang maju, akal ke akhirat. Betul, orang yang fikir akal ke akhirat tu mereka banyak sedekah, banyak baik. Pasal apa? Mikir ke hadapan. Bila fikir akhirat, tentulah mesti fikir neraka, syurga. Nanti macam nak masuk syurga ni, kena buat baik banyak, sedekah banyak. Ke situ fikirnya. Fikir neraka, lagi takut. Macam mana nak jauh itu? Itu harap. Dan namun yamshuna bis sakinah, jalan dalam hal keadaan jalan di bumi dalam kan tenang, rendah diri, tanpa angkuh pada Allah SWT, tanpa angkuh sombong pada manusia. Wa taqarrabu nabil wasilah, mereka tu dekat dengan Allah dengan perantaran amalan ibadah mereka itu. Begitulah orang yang baik itu, nangis kerana takutkan Allah, berjalan dengan tenang, tapi hatinya tetap ke langit, mengenang Allah Ta'ala, tidak lalai, selalu ingat akhirat. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, anin Nabi SAW, daripada Nabi qala, Nabi sabda, idza kasurat zunubul abdi,
Apabila banyak dosa-dosa hamba Allah itu, yang muslim lah. Walam yakun lahu ma yukaffiruha, tidak ada apa pun yang boleh mengkafarahkan dosa tu, menghapuskan dosa tu. Tidak ada apa-apa pun yang boleh menyebabkan dosa itu terhapus. Banyak dosa, seorang hamba tu banyak dosa. Tidak ada perkara-perkara atau amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa itu. Memang banyak orang macam itu. Ibtalahu Allahu bil hazni fayukaffiruha anhu, maka Allah uji dia, datangkan bala, ini ujian Allah dengan sedih, duka cita. Maka sebab sedih dan duka cita itu, fayukaffiruha anhu, maka diampunkan dosa ini, jadi kafarah, penebus dosa dia daripada kesalahan-kesalahan dia. Itulah daripada dosa dia diambil, daripada ujian Allah Ta'ala. Dengan sedih itulah boleh menghapuskan dosa-dosa tu. Kalau sedih, macam-macam sedih kat dunia ni, jadi kita ambil kesimpulan, kalau sedih tu memang Allah nakkan sedih, nak buang dosa. Bila kita sedih, susah, sedih ni biasa. Kalau sedih ni memang babitkan susah, kematian, macam-macam musibah. Maka dengan sebab sedih itulah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, walaupun sedih tapi dosa-dosa terhampun. Nak istighfar tak ada masa, nak istighfar tak terfikir. Kalau tak ada kita apa ni dalam majlis zikir ni sekarang, tak terfikir nak istighfar, tak ikut tahlil kat orang malam Jumaat, apa pergi masjid pun malas, tahlil pun tak ada istighfar, ni macam mana? Bagi sedih, hamba dia banyak dosa, aduh mak istighfar tak ada, majlis zikir tak ada, majlis ilmu pun malas, pergi masjid pun tidak, macam-macam. Bagi sedih. Sebab tu kadang banyak sangat dosa, bila bagi sedih yang melampau-lampau, aduh mak, sabar je lah untuk membuang dosa. Maka tuan-tuan, bersyukurlah kita pada Allah SWT. Apa yang beri kita nikmat, kita syukuri. Walaupun beri sedih juga kita syukur, kerana ada hikmah di sebalik apa yang Allah kurniakan kepada kita. Sekurang-kurangnya menghapuskan dosa-dosa kita yang kita tidak istighfar, yang kita tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka bersyukurlah kita pada Allah Ta'ala. Dan kalau kita nak sedih pun, biarlah sedih, menangis kerana mengenakan dosa, kerana takutkan Allah SWT. Itulah kata Nabi, umat yang terbaik, yang sentiasa ingat akhirat, ingatkan Allah Ta'ala, ingatkan dosa. Walaupun ketawa, suka, tapi kerana suka itu kerana luasnya rahmat Allah, menangis kerana takutkan siksaan Allah. Begitulah tuan-tuan, orang yang baik itu memang berlainan. Orang tu memang, orang baik ni beza dengan orang jahat. Orang jahat pun beza dengan orang baik. Kadang orang jahat tak suka orang baik tak suka orang jahat. Kenapa orang baik tak suka orang jahat? Kerana orang jahat tu kan mempengaruhi dia. Begitulah, campur orang baik kita jadi baik, campur orang jahat, campur penyangak, kita tak kena gaya, jadi penyangak. Bersyukurlah kepada Allah SWT. Kita Allah tunjukkan petunjuk, beri petunjuk, kita pergi ke tempat yang baik, tempat yang baik, tempat yang elok, yang Allah redai. Ada masa kita istighfar, ada masa kita mohon taubat, mengaku dosa kita, kembali kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang Allah redai, dan Allah ampunkan dosa kita dengan amal-amal kita yang diredai. Dan mudah-mudahan mungkin amalan kita yang satu Allah terima, itu yang menyebabkan kita dapat kerana Allah SWT. Dengan amal satu itu juga yang Allah pilih, yang menyebabkan Allah reda dan masukkannya ke dalam hamba-hambanya yang baik, dan diberi balasan dengan syurga Allah yang tidak pernah mata melihat, tak pernah telinga mendengar, tak pernah hati pun terlintas. Mudah-mudahan begitulah harapan kita. Di samping itu, harap kita ke syurga dan takut kita pada neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.